Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua sidang penonton, ibu-ibu, ayah-ayah, sahabat-sahabat dan adik-adik pelajar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Ustaz doakan semoga kita semua berada dalam keselamatan dan juga kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah Subhanahu wa taala memberi izin kepada kita untuk kita sama-sama dapat menimba ilmu dalam rancangan Kafadi Hijrah. Baiklah, Ustaz perkenalkan diri Ustaz. Mungkin adik-adik semua dah kenal pada episod yang lepas. Nama Ustaz Syahir Safwan bin Ahmad Suhaimi. InsyaAllah pada hari ini kita sama-sama akan mempelajari subjek Jawi untuk tahun 2. Tapi sebelum kita teruskan pelajaran kita pada hari ini, jom sama-sama kita tadah tangan, kita memohon doa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dengan doa yang kita baca sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala mempermudahkan segala pembelajaran kita pada hari ini. Tapi adik-adik semua kena ingat, dalam kita berdoa, kita kena ada jaga adab-adab dalam berdoa. Jom kita teruskan pelajaran kita pada hari ini. Tadi Ustaz bagi tahu kita belajar pada hari ini subjek Jawi. Tajuk apa yang kita nak belajar pada hari ini? Tajuk apa? Diftong. Diftong kan kita dah belajar pada pertemuan yang lepas. Tapi tajuk yang kita akan belajar pada hari ini ada sedikit kaitan dan ada sedikit persamaan dengan tajuk diftong yang kita belajar pada pertemuan yang lepas. Baiklah, untuk permulaan kita ulang kaji sedikit tentang perkataan-perkataan diftong yang kita sudah belajar pada pertemuan yang lepas. Ustaz akan tunjukkan kepada adik-adik semua beberapa perkataan dan kita baca sama-sama. Boleh? Baik, cuba tengok. Yang pertama ini perkataan, cuba baca sama-sama. Sampai. Okey, sampai. Sampai adalah salah satu contoh perkataan diftong AI yang berada di akhir perkataan. Ada tak orang baca sampai? Tak ada kan? Sebab diftong mesti dibaca dalam satu suku kata. Pai mesti dibaca dalam satu suku kata. Baik, jom kita tengok perkataan yang seterusnya. Okey, baca sama-sama. Hijau. Jau pun sama, kita kena baca dalam keadaan satu sebutan ataupun satu bunyi dalam satu suku kata. Hijau. Tak boleh kita baca hijau dan sebagainya. Seterusnya, perkataan yang ketiga. Ni perkataan kaloi. Tak ada orang baca kaloi. Semua baca kaloi. Baiklah, jom kita tengok perkataan yang baru pada hari ini. Okey. Yang ni kita belum tukarkan lagi ke dalam ejaan Jawi. Okey, cuba baca sama-sama. Paip. Hampir sama dengan diftong. Kalau adik-adik semua ingat, dalam diftong kita ada diftong AI. Dan I disebut dalam diftong dalam keadaan satu suku kata. Cuba adik-adik sebut, boleh tak kalau kita asingkan perkataan paip? Boleh kan? Paip. Jadi dia diftong ataupun tidak? Dia bukan diftong. Begitu juga dengan perkataan baik. Baik juga boleh dipisahkan di antara A dan I. Jadi dia bukanlah perkataan diftong. Begitu juga kalau kita tengok dekat sini dia ada AU. AU dalam diftong tak boleh dipisahkan sebutannya. Tapi kat sini kita ada daun. Ada tak orang sebut daun? Kan dipisahkan di antara dua suku kata. Maka dia bukan diftong. Dan yang terakhir ialah haus. Jadi, tajuk apa yang kita nak belajar pada hari ini? Baiklah, dalam subjek Jawi, kita akan belajar satu tajuk iaitu vokal berganding. Ustaz tulis. Ustaz letak kat sini. Vokal berganding. Jadi ini tajuk yang kita akan belajar pada hari ini. Jom kita tengok seberingkas tentang
Maksud vokal berganding. Okey, adik-adik semua fokus. Vokal berganding maksudnya ialah gabungan dua huruf vokal yang terpisah sebutan bunyi dalam suku kata. Ustaz ulang sekali lagi, gabungan dua huruf vokal yang terpisah sebutan bunyi dalam suku kata. Maksud dia, macam contoh tadi Ustaz sebut daun, pahit, kan kita pisahkan sebutan A yang pertama dengan I yang kedua. Jadi itu maksud vokal berganding. Berbeza dengan diftong yang kita tidak pisahkan sebutannya. Macam sampai, kita tak sebut sampai, kita sebut sampai. Baiklah, kita akan tengok macam mana kaedah untuk kita mengeja perkataan yang mengandungi vokal berganda dalam tulisan Jawi. Tapi sebelum tu, kita akan berhenti berehat sebentar dan kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali kita semula dalam rancangan Kafa di Hijrah. Hari ini, kita sama-sama mempelajari subjek Jawi tahun 2 dan tajuk kita pada hari ini ialah vokal berganding. Sebelum rehat tadi, Ustaz dah cerita dah berkaitan dengan maksud vokal berganding. Jadi vokal berganding, kalau kita boleh rumuskan, vokal berganding mesti ada dua huruf vokal yang duduknya berurutan tetapi sebutannya diasingkan. Itu secara mudah supaya kita boleh faham. Jom kita tengok tentang kaedah menulis perkataan yang mengandungi vokal berganding dalam tulisan Jawi. Baiklah, dalam tulisan Jawi, vokal berganding ditulis dengan dua keadaan. Yang pertama, kita letakkan huruf hamzah. Yang kedua, kita tulis ataupun kita eja vokal berganding tanpa hamzah. Contoh vokal berganding yang dieja dengan diletak huruf hamzah ada 3. Yang pertama AI, yang kedua AU dan yang ketiga ialah UI. Hampir sama dengan diftong kan? Tapi sebab itu Ustaz bagi tahu tadi. Yang pertama sekali kita kena kenal pasti perkataan ini diftong ataupun vokal berganding. Macam mana nak kenal pasti? Dengan cara kita menyebut. Boleh kita pisahkan ataupun kita tidak boleh pisahkan. Kalau tak boleh pisahkan, maksudnya itu diftong. Kalau boleh dipisahkan sebutannya, maka dia adalah vokal berganding. Kalau dia vokal berganding, bila kita dah tahu dia itu adalah perkataan vokal berganding, maka kita guna kaedah ini untuk mengeja dalam tulisan Jawi. Okey, jom kita pergi kepada contoh yang pertama iaitu AI. AI ditulis dan juga dieja dalam tulisan Jawi alif, hamzah dan ya. Okey, jom kita pergi kepada contoh. Contoh yang pertama yang Ustaz bawakan di sini ialah perkataan kain. Okey, yang pertama cuba tengok dulu. Kain ada berapa suku kata? Ada 2 suku kata. Suku kata yang pertama ka. Suku kata yang kedua ialah in. Jadi A dan I terpisah sebutannya, maka ia adalah perkataan vokal berganding. Macam mana caranya untuk kita mengeja dalam tulisan Jawi? Yang pertama, kita eja dulu suku kata yang pertama. Suku kata yang pertama, ka dieja dengan kaf alif. Manakala in dieja, pada asalnya dieja dengan alif, ya, nun. Kan bunyi i di awal suku kata kita akan eja dengan alif, ya. Contoh ikan, alif, ya, kaf, nun, ikan. Kemudian bila kita gabungkan ka dengan in tadi, kita gugurkan huruf alif dan kita gantikan alif dengan huruf hamzah kerana dia duduk di tengah perkataan. Faham ya? Okey, jadi ejaan bagi kain ialah kaf alif, hamzah, ya, nun. Okey, itu contoh yang pertama bagi AI. Jom kita pergi kepada contoh yang kedua iaitu AU. AU ditulis dengan alif, hamzah, waw.
Okey. Contoh dia Ustaz bagi laut. Laut. Laut ada berapa suku kata? Omar, cuba baca. Laut ada berapa suku kata? 2. Pandai. Suku kata yang pertama ialah la. Suku kata yang kedua ialah ut. La dieja dalam jawi lam alif la. Ut dieja dalam ejaan jawi, pada asalnya dieja dengan alif waw ta. Tetapi disebabkan dia duduk di tengah perkataan, maka kita gantikan alif dengan huruf hamzah. Jadi ejaan bagi laut ialah lam alif hamzah waw ta. Boleh? Faham ya? Okey, sekarang kita pergi kepada perkataan yang ketiga. Okey, perkataan yang ketiga ni lain sikit dengan diftong. Sebab diftong dia tak ada UI. Diftong dia ada OI. Jadi yang sini ataupun perkataan ni senang kita nak bezakan. Kalau jumpa je U dan I, confirm pasti dia adalah vokal berganding. Kita dah tak confuse dah dengan perkataan diftong. Baik. Bagi perkataan vokal berganding, U dan I dieja dalam tulisan jawi waw, hamzah dan ya. Okey, jom kita pergi kepada contoh bagi U, I. Contoh yang Ustaz bawakan di sini ialah perkataan kuih. Kuih. Macam biasa soalan dia, kuih ada berapa suku kata? Soleh, jawab sini. Jangan sibuk main telefon. Kuih ada 2 suku kata. Suku kata yang pertama adalah ku. Suku kata yang kedua ialah ku, Ku dieja dalam tulisan jawi kaf, waw. Kaf, waw, bunyi dia ku. Manakala dieja dalam jawi sama macam in tadi kan. Dimulakan dengan alif, ya, ha, Tetapi apabila apabila alif berada di tengah perkataan, maka kita tukar huruf alif kepada huruf hamzah. Jadi begitu kaedah kita menulis perkataan vokal berganding dalam tulisan jawi. Jadi adik-adik semua kena pastikan yang pertama, kena kenal pasti suku kata. Adakah dua vokal itu berada dalam satu suku kata ataupun terpisah dalam 2 suku kata yang berbeza. Maka selepas itu barulah kita boleh pecahkan kepada suku kata yang pertama bagaimana, suku kata yang kedua bagaimana, dan kena ingat suku kata yang kedua yang kita pecahkan di sini, kita kena gantikan alifnya kepada huruf hamzah kerana ini adalah kaedah menulis perkataan jawi. Ini kaedah menulis perkataan vokal berganding dalam ejaan jawi. Baiklah, lepas ni kita akan pergi pula kepada perkataan yang mengandungi vokal berganding tanpa diletakkan hamzah. Tapi sebelum kita pergi kepada tajuk tersebut ataupun bahagian tersebut, kita berhenti berehat sebentar. Ustaz nak pergi minum air sekejap. Dahaga. Jadi adik-adik semua boleh pergi ke tandas, boleh minum air. Kita akan kembali selepas ini. Alhamdulillah, kembali semula kita dalam rancangan Kafah di Hijrah. Adik-adik sempat tak minum air tadi? Alhamdulillah, syukur kerana Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita rezeki dapat minum air sebentar. Baiklah, hari ini kita masih lagi membicarakan tentang vokal berganding. Jom kita sambung sedikit lagi kita punya perbincangan pelajaran pada hari ini. Tadi Ustaz dah cerita tentang berkaitan dengan vokal berganding yang ditulis dengan kita letak huruf hamzah. Sekarang kita pergi kepada bahagian yang kedua, iaitu vokal berganding yang dieja tanpa huruf hamzah. Kalau adik-adik semua perasan, tadi vokal berganding yang dieja dengan huruf hamzah, AI, AU dan UI. Kita terbalikkan sahaja. IA, UA dan IU. Jadi kalau adik-adik jumpa
vokal berganding I, A, U, A dan I, U. Kalau dieja dalam ejaan Jawi, kita eja tanpa kita masukkan huruf hamzah. Jadi kita akan eja seperti mana padanan huruf Rumi Jawi yang biasa. Adik-adik ingat tak? Jom kita buat ulang kaji sikit berkaitan dengan padanan huruf Jawi Rumi. Kalau A, kita akan padankan dengan huruf alif. Manakala kalau huruf U pula ataupun O, kita akan padankan dengan huruf waw. Cuma dalam vokal berganding ni kita belajar huruf U sahaja. Kemudian kalau huruf I ataupun I taling, kita akan padankan dengan huruf ya. Jom kita tengok sedikit contoh. Contohnya simple saja, ringkas saja. Ustaz tunjukkan kepada kamu semua. Lupa. Bukan kat sini. Yang pertama. Contoh I, A. Okey. Contoh I, A, Ustaz bagi di sini ialah perkataan siap. Perkataan siap. Siap ada dua suku kata. Suku kata yang pertama ialah si. Suku kata yang kedua adalah up. Up lah, tapi kita akan sebut siap. Jadi disebabkan siap ini adalah perkataan vokal berganding I, A, dia bukan A, I, maka kita tidak mengeja dan menulis dengan huruf hamzah, maka kita padankan saja. S dipadankan dengan huruf sin. I dipadankan dengan ya. A dipadankan dengan alif dan P dipadankan dengan huruf pa. Okey, itu contoh bagi I, A. Jom kita tengok contoh yang kedua. Contoh yang kedua yang Ustaz bawa di sini ialah perkataan buah. Buah ada dua suku kata. Suku kata yang pertama bu. Suku kata yang kedua ialah ah. Jadi dia adalah vokal berganding, bukan diftong. Memang bukan diftong lah. Diftong mesti A kat depan. Jadi kalau dia vokal berganding yang tidak perlu dimasukkan huruf hamzah, maka kita cuma padankan sahaja. B dipadankan dengan ba. U dipadankan dengan waw. A dipadankan dengan alif dan H dipadankan dengan huruf ha. Contoh yang terakhir yang Ustaz bawakan di sini ialah perkataan tiup. Tiup pun sama. Tiup adalah vokal berganding I, U. Tiup ada dua suku kata. Yang pertama T dan yang kedua ialah op. Tapi kita sebut tiup lah, tiup. Jadi disebabkan dia adalah vokal berganding yang tidak memerlukan kepada huruf hamzah, maka kita padankan seperti biasa. T dipadankan dengan ta, I dipadankan dengan ya, U dipadankan dengan waw dan P dipadankan dengan pa. Jadi itu adalah contoh bagi vokal berganding yang dieja tanpa kita masukkan huruf hamzah. Ustaz rumuskan sedikit berkaitan dengan perbincangan kita pada hari ini. Yang pertama sekali, adik-adik semua kena pastikan perkataan tersebut diftong ataupun vokal berganding. Macam mana caranya? Ustaz dah cerita dah di awal pelajaran kita pada hari ini tadi. Yang kedua, selepas kita kenal pasti ini adalah vokal berganding, kita kena kenal pasti pula vokal berganding ini menerima huruf hamzah ataupun tanpa huruf hamzah. Yang ada huruf hamzah, kita ulang sikit, yang ada huruf hamzah ialah AI, AU dan UI. Selain daripadanya, tidak ditulis dan tidak dieja dengan huruf hamzah. Alhamdulillah, selesailah sudah pelajaran kita pada hari ini. Ustaz harapkan dan Ustaz doakan semoga adik-adik pelajar, para penonton, ibu ayah yang sedang menyaksikan bersama dengan kita semua dapat mempelajari satu ilmu yang baru. Baiklah, tadi Ustaz ada tertinggal satu perkara penting. Ustaz minta maaf. Berkaitan dengan menulis huruf hamzah. Tadi kita sebutkan vokal berganding kena ada huruf hamzah. Ini perkara yang sangat penting. Jadi, adik-adik semua, kalau adik-adik semua nak tulis huruf hamzah, adik-adik semua pastikan ditulis setara dengan huruf yang lain. Boleh ya? Ditulis dalam keadaan
setara. Baiklah, sebagai sedikit aktiviti pengukuhan kepada adik-adik semua, Ustaz nak adik-adik semua cuba ambil contoh selain daripada contoh yang kita bincangkan pada hari ini. Satu contoh vokal berganding yang diletak hamzah, satu lagi contoh vokal berganding tanpa hamzah. Cuba tulis dalam kertas, tangkap gambar, muat naik dan jangan lupa untuk hashtag Kafar di Hijrah. Dan bagi penonton-penonton yang sedang menyaksikan di Facebook Live pun boleh tulis di ruangan komen contoh-contoh vokal berganding. Baiklah, sebelum mengakhiri perbincangan kita pada hari ini, Ustaz tutup dengan serangkap pantun kepada semua sekali. Jangan dibiar jiwa nan sepi, kelak meracun badan binasa. Jangan diabai tulisan Jawi, takut tergadai bangsa dan agama. Teruskan menonton Kafar di Hijrah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم منا ومنكم تقبل يا كريم.